Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami daripada kumpulan 3 akan menerangkan tentang perkembangan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia. Ahli kumpulan saya yang pertama adalah Nurul Diana Atira. Yang kedua adalah saya, Siti Hajah Syahidah binti Kasri. Okey, seterusnya isi kandungan dalam pembentakan ini adalah yang pertama, perkembangan pendidikan Islam sebelum dan juga selepas merdeka. Yang kedua adalah KBSR dan juga KBSM. Yang ketiga KSSR dan juga KSSM. Yang keempat, kurikulum alternatif dan juga pilihan. Okey, perkembangan pendidikan Islam di Malaysia yang pertama, waktu zaman Kerajaan Melayu Melaka. Okey, pedagang, pengembara dan juga pendakwah daripada Mesir, China, India Jawa dan juga Parsi telah datang ke Malaysia telah datang ke tanah Melayu, Pada asalnya mereka datang adalah sekadar sebagai tempat persinggahan ataupun sekadar berdagang sahaja. Tapi disebabkan dengan rasa keimanan dalam jiwa, rasa tanggungjawab, mereka telah membantu golongan istana penduduk pada ketika itu untuk belajar, penduduk tempatan itu untuk belajar tentang hukum fiqh dan juga ilmu-ilmu Al-Quran. Okay, seterusnya rumah imam ataupun guru dijadikan sebagai pusat mengajar. Yang ketiga, tulisan Jawi menjadi dasar dan bahasa penghantar. Pada dasarnya kurikulum pendidikan Islam pada ketika itu dah cukup baguslah daripada segi sifatnya, daripada segi kurikulumnya pada ketika itu dah cukup bagus. Okey. Okey, kemudian datang pula kepada zaman penjajahan apabila penjajah datang ke negara kita. Okey, sebelum tu pendidikan rumah guru ataupun pondok, tadi kan saya kata pendidikan Islam telah rumah Tok Guru dijadikan sebagai pusat pengajar kan. Okay. Untuk ketika itu rumah Tok Guru ini juga dikenali sebagai pondok. Melalui pembelajaran adalah melalui talaki bersama guru-guru. Okay, talaki ni yang mana Tok Guru tersebut akan mengajar melalui kitab yang dipegang, kitab yang dia percaya. Okay, kurikulum juga berubah mengikut pertambahan ilmu guru. Okay, tidak didasarkan kepada kenaikan darjah, mempunyai 3 peringkat, menekankan aspek-aspek asas-asas fardu ain sahaja dan fardu kifayah sahaja, tak ada ilmu lain. Okay, seterusnya masjid kuliah masjid surau ataupun dijadikan sebagai tempat kuliah untuk ceramah. Okay, yang ini aktiviti ni saya rasa sampai sekarang masih ada lagi, masih berjalan di masjid dan surau-surau. Okay, pusat pendidikan bagi kelas-kelas agama juga diwujudkan sebagai kelas fardu ain dan fardu kifayah. Kelas agama biasanya selepas maghrib ataupun selepas subuh, dan waktu untuk peringkat ini tak ada peringkat umur lah. Okay, seterusnya waktu zaman penjajahan. Okay, waktu zaman penjajahan, sekolah Inggeris telah ditubuhkan. Penjajah-penjajah ini secara telah menghasut penduduk tempatan secara halus dengan menubuhkan sekolah Inggeris. Okay, jadinya sekolah Inggeris yang pertama adalah Penang Free School. Okay, sekolah Melayu yang kedua, sekolah Melayu diproduk oleh British berpandukan sistem grama yang telah diubah. Yang ketiga, sekolah Melayu ditaja oleh misioneri dengan beberapa syarat. Okay, apa syarat dia? Yang pertama adalah sekolah tersebut bangunan yang sama digunakan, tapi pada waktu pagi pembelajaran sekolah Melayu di bangunan tersebut pada waktu pagi digunakan oleh sekolah Melayu yang mengajar membaca, menulis dan juga ilmu hisab. Ilmu hisab ni ilmu matematik lah. Okey, syarat dia yang kedua, sekolah Al-Quran diadakan pada waktu sebelah petang. Okey, itu syarat dia. Yang pertama, wujudnya pembelajaran sekolah Melayu tu adalah untuk belajar membaca, menulis dan juga ilmu hisab. Yang kedua, sekolah Melayu diadakan pada waktu pagi dan sekolah Al-Quran diadakan pada waktu petang.
Okey, itu adalah syarat-syaratnya. Okey, seterusnya adalah sistem pendidikan pondok. Sistem pendidikan pondok ni sorry sistem jadinya okey. Tadi saya katakan sekolah pada sebelah petang tu sekolah Al-Quran, tapi ada ibu bapa yang mereka nak lanjutkan pelajaran anak mereka ke tahap yang lebih tinggi untuk belajar dalam ilmu agama. Okey, jadinya mereka telah menghantar anak mereka ke Patani, Mekah, Mesir dan negara-negara yang lain untuk belajar ilmu agama. Maka apabila mereka telah tamat pengajian dan kembali ke tanah Melayu, maka mereka golongan-golongan inilah yang akan mengembangkan lagi pendidikan Islam di Malaysia, di tanah Melayu pada ketika itu, dengan membuka institusi-institusi pengajian yang lebih tinggi sedikit tarafnya, iaitu dinamakan sebagai pondok. Okey. Okey, ketiganya adalah pondok lah. Maaf, tadi saya dah terangkan pula huraian untuk pondok ni. Okey, sistem pendidikan pondok bermula dengan sistem rumah tok guru. Okey, yang kedua adalah masjid dan surau dijadikan pusat pengajian apabila bilangan bertambah. Okey, tadi saya dah terangkan mula-mula pengajian pondok di rumah tok guru sahaja. Okey, bila murid dah semakin bertambah, mereka akan berpindah kepada surau ataupun masjid yang mana kawasannya lebih luas lagi. Okey, bertitik tolak kan kepada sistem pondok ini. Pendidikan sistem kurikulum pendidikan Islam diperkemaskan lagi melalui sistem madrasah ataupun sekolah agama yang dilengkapi dengan infrastruktur dari segi bangunan sekolah, asrama, kemudahan rekreasi dan juga pejabat pentadbiran. Okey, siapa yang mulakan? Mereka yang mulakan adalah golongan pelajar-pelajar yang belajar di Universiti Al-Azhar di Mesir. Mereka pulang ke Malaysia, ke tanah Melayu dengan membawa kepada pembaharuan, membawa kepada perubahan ini. Mereka majukan lagi sistem pondok itu dan ditukarkan kepada sistem madrasah yang ada bangunan lain, ada asramanya, ada pejabat pentadbirannya. Okey, jadi dia pelajar-pelajar yang belajar di madrasah yang dinaik taraf daripada pondok itu juga boleh melanjutkan pelajaran mereka ke Timur Tengah. Begitulah cycle-nya berubah. Okey. Okey, seterusnya adalah selepas merdeka. Okey, selepas merdeka, Penyata Razak 1956 dan juga Penyata Rahman Talib pada tahun 1990 telah dibicarakan untuk memasukkan mata pelajaran agama Islam di dalam jadual. Okey, seterusnya Ordinar Pelajaran 1957 juga telah digubal. Apa yang digubal? Okey, yang pertama sekali, jika sesebuah sekolah di mana sebuah sekolah yang menerima bantuan kerajaan, jika dalamnya ada 15 orang murid yang lebih ataupun lebih yang beragama Islam, maka murid-murid itu perlu diajar pendidikan Islam. Okey, yang kedua, pelajaran agama hendaklah diajar sekurang-kurangnya 2 jam seminggu dalam waktu pengajaran di sekolah-sekolah. Yang ketiga, guru-guru agama yang mengajar agama Islam hendaklah terdiri daripada mereka yang dibenarkan oleh pihak berkuasa negeri. Yang keempat, lembaga pengurus ataupun pengelola sekolah hendaklah membuat persediaan yang sepatutnya bagi mengadakan pelajaran agama Islam dengan syarat lembaga pengurus atau pengelola 2 buah sekolah atau lebih telah membuat persediaan-persediaan bagi pengajaran tersebut kepada murid-murid yang beragama Islam dalam sekolah-sekolah mereka. Sorry. Okey, seterusnya. Okey, jadinya bila kebanyakan sekolah telah diajar pendidikan Islam, maka tenaga pengajar untuk subjek pendidikan Islam ini semakin diperlukan. Maka wujudnya satu golongan yang mengusulkan bahawa
yang mendesak supaya mata pelajaran agama Islam ditambah dan diajar di maktab-maktab perguruan agar mereka ni bila keluar mereka boleh ajar di sekolah-sekolah yang ditetapkan dan telah ditentukan oleh mereka lah. Okey, selain daripada tu untuk universiti lain yang bukan selain daripada maktab-maktab perguruan, universiti awam yang lain, mereka telah diajar subjek pendidikan Islam dan juga tamadun Islam. Okey, universiti Islam juga telah ditubuhkan dengan mata pelajaran Islam wajib diambil dalam peperiksaan awam. Okey, seterusnya adalah institusi pendidikan Islam di Malaysia selepas merdeka. Okey, institusi pendidikan Islam di Malaysia selepas merdeka terbagi kepada 4. Yang pertama, Sekolah Agama Kementerian Pendidikan. Sekolah Agama, okey maafkan saya, sepatutnya Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kementerian Pendidikan. Okey, yang kedua Sekolah Agama Kerajaan Negeri, yang ketiga Sekolah Agama Rakyat, yang keempat Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Okey. Okey, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kementerian Pendidikan ataupun dikenali sebagai SMKA. Okey, sekolah ini hanyalah sekolah menengah yang bermula daripada tingkatan 1. Okey, dah wujud banyaklah dekat dalam Malaysia ni. Okey, keputusan serta dasar-dasar utama dirancang dan dilaksanakan oleh pihak kementerian. Okey, seterusnya yang kedua, Sekolah Agama Kerajaan Negeri. Ianya dikelolakan oleh Majlis ataupun Jabatan Agama Islam Negeri. Okey, sebab itulah sekolah contohnya adalah Lembaga Pendidikan Islam Melaka dan juga Yayasan Islam Kelantan. Okey, sebab itulah ada perbezaan antara dua sekolah ini dengan sekolah-sekolah kerajaan yang lain. Okey, tapi pada tahun 1993, Sekolah Agama Kerajaan Negeri ini telah menerima sukatan daripada Kementerian Pendidikan, iaitu telah mewujudkan SRP pada tahun 1963, SPM pada tahun 1965, dan kemudian sambung kepada tingkatan 6 aliran agama pada tahun 1968, dan kemudian mereka boleh menyambungkan pelajaran mereka di Fakulti Pengajian Islam di UKM. Okey, seterusnya adalah Sekolah Agama Rakyat ataupun SAR. Okey, SAR ni ianya dikendalikan oleh rakyat daripada segi pentadbiran, daripada segi kewangan, daripada segi pengurusan dan juga daripada segi sukatan pelajaran dan lain-lain ni semuanya diuruskan oleh rakyat. Okey, pentadbiran di bawah kelolaan lembaga ataupun jawatan kuasa masing-masing. Ini macam kita panggil sekolah swasta lah. Okey, tertakluk kepada Undang-Undang Pentadbiran Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam Negeri dan digalakkan untuk mendaftar dengan mereka. Kenapa sekolah SAR ni, Sekolah Agama Rakyat ni perlu berdaftar? Supaya pihak kerajaan sama ada negeri ataupun pusat boleh menyalurkan apa-apa bantuan ataupun apa-apa nasihat yang diperlukan oleh Sekolah Agama Rakyat ini. Okey, walau bagaimanapun, ada juga beberapa buah negeri yang menyerap kurikulum pelajaran agama dari negeri lain. Sebab apa? Sebab sijil yang dikeluarkan oleh sekolah tersebut telah diiktiraf oleh beberapa institusi pengajian. Sebab itulah ada negeri yang ambil sukatan sikit-sikit mengikut sijil yang telah diiktiraf. Okey, seterusnya yang terakhir adalah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan ataupun SABK. Okey, SABK ni adalah kerajaan Malaysia telah mengambil alih SAR, Sekolah Agama Rakyat, SMAR, Sekolah Menengah Agama Rakyat, dan juga SAN, Sekolah Agama Negeri pada tahun 2005 dan ditukarkan kepada SABK. Okey, pengambil alihan ini dibuat melalui perjanjian. Okey, apa perjanjiannya? Adalah sekolah-sekolah tersebut akan mendapat pelbagai kelebihan, termasuk diberikan perhatian khusus dalam aspek pengurusan, keselamatan, penyelenggaraan oleh kementerian. Okey, sekolah-sekolah tersebut pun akan mendapat bantuan penuh bagi membolehkan urusan pentadbiran pejabat, asrama, pengajaran serta geran per kapita dilaksanakan, juga mendapat bantuan modal bagi menampung keperluan untuk menaik taraf serta membaiki kemudahan fizikal.
Jawatan guru juga dikekalkan sebagai diwujudkan kaki tangan hakiki. Kemudian kurikulum agama dan juga pelaksanaan sijil tinggi agama Malaysia ataupun yang kita kenal sebagai STAM boleh dikekalkan. Perbelanjaan pengurusan sekolah dan gaji guru serta kaki tangan sekolah dapat dikurangkan. Jawatan guru pula dimasukkan dalam sistem grade guru kebangsaan. Itu antara syarat-syarat pengambil alihan sekolah-sekolah ini kepada sekolah agama bantuan kerajaan. Seterusnya saya persilakan Nurdiana Atira untuk menerangkan tentang KBSR dan KBSM. Dipersilakan. Terima kasih kepada Siti Hajar Syahinda. Saya akan menerangkan tentang KBSR dan KBSM. Yang nombor 6. KBSR dan KBSM. KBSR dan KBSM ini Jemaah Menteri telah menyarankan Kementerian Pendidikan untuk menyemak semula kurikulum pendidikan Islam. Lepas tu, pendidikan awal yang wajib dipelajari oleh murid Islam tahun 1 sehingga tahun 6. Next slide. KBSR dan KBSM. KBSR ini adalah kurikulum bersepadu sekolah rendah dan KBSM adalah kurikulum bersepadu sekolah menengah. Apa matlamat KBSR dan juga KBSM? Matlamatnya adalah menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, supaya mereka akan menjadi hamba dan khalifah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan juga negara. Sebelum KBSR dan juga KBSM, pendidikan Islam tidak wajib diambil dalam peperiksaan seperti sijil rendah pelajaran, sijil pelajaran dan juga sijil pelajaran Malaysia. Sijil rendah pelajaran ini pada tingkatan 3, tak silap saya. Pada tingkatan 3 SRP, lepas tu dia bertukar kepada PMR dan bertukar kepada PT3. Dan 2 tahun sebelum ni PT3 telah dimansuhkan. Selepas KBSR digubal dan dilaksanakan secara keseluruhan pada 1983, ianya diteruskan di peringkat sekolah menengah pada tahun 1988 iaitu KBSM. Selepas tu akan dikenalkan JCOF. JCOF ni adalah Jawi, Al-Quran, Arab dan juga Fardu Ain. Seterusnya KBSR dan juga KBSM. Kandungan KBSR dan juga KBSM adalah bidang asuhan tilawah Al-Quran, asas ulum syariah, bidang asas akhlak Islamiah dan juga bidang pelajaran Jawi. Kelebihan dia adalah guru-guru yang lebih terlatih. Apabila guru-guru tu, contoh tadi Siti Hajar dia cakap guru-guru daripada Universiti Al-Azhar, ustaz-ustaz, itu dia lebih mendalami pendidikan Islam. Apabila dimasukkan dalam KBSR dan juga KBSM, guru-guru tu sebenarnya dia dah lebih mempunyai pengalaman. Lepas tu menggunakan pelbagai kaedah pengajaran, lebih menumpukan kepada 4 kandungan, bukan kaedah hafalan biasa, dan jumlah waktu pembelajaran adalah 240 minit selama seminggu. Apa kelemahan KBSR dan juga KBSM? Terdapat 2 kelemahannya adalah beberapa prinsip yang dilaksanakan adalah tidak berkesan dan hanya fokus kepada peperiksaan. Perkembangan pendidikan Islam di Malaysia selepas ni adalah KSSR dan juga KSSM. Ini adalah penambahbaikan daripada KBSR dan juga KBSM. Kurikulum transformasi sekolah rendah digubal berdasarkan standard kandungan dan juga standard pembelajaran. KSSR dan juga KSSM. KSSR adalah kurikulum standard sekolah rendah dan KSSM adalah kurikulum standard sekolah menengah.
Okey, KSSR dan KSSM mempunyai matlamat adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Okey. KSSR dan juga KSSM memberi penekanan kepada kemahiran membaca Al-Quran, hadis, pemantapan asas-asas akidah, ibadah, akhlak dan juga sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kemahiran jawi. Okay. Kandungan untuk KSSR adalah modul Al-Quran, modul hadis, modul akidah, modul ibadah, modul sirah, modul adab dan juga modul jawi. Okay, kelebihan untuk KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah mengesan perkembangan dan pencapaian murid, kurang membebankan kepada murid, ilmu mudah dan tepat, menangani isu-isu pendidikan, pengajian bersertakan amali kerana pembelajaran berpusatkan pelajar. Okay, ini bermaksud KSSR ni dia lebih menumpukan kepada pelajar. Okay, dan kelemahannya adalah masalah yang sama berkaitan peruntukan masa dan juga pengajian agama berkurangan. Okay, Kurikulum Standard Sekolah Menengah iaitu KSSM. Okay, KSSM dilaksanakan secara berperingkat bermula pada pada murid tingkatan 1 pada tahun 2017. Okay, dia memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran abad ke-21. Okay, macam yang kita tahu sekarang ni semua sekolah-sekolah dia dah melaksanakan pembelajaran abad 21. Okay, peringkat menengah dikategorikan kepada teras, wajib, tambahan dan juga elektif. Okay, pentaksiran berdasarkan dokumen standard kurikulum dan juga pentaksiran. Okay, kurikulum KSSR, peringkat menengah rendah, memberi penekanan kepada pendidikan umum serta peningkatan kemahiran yang diperoleh semasa di sekolah rendah. Okay, peringkat menengah atas pula, penekanan diberikan kepada perkembangan bakat dan juga minat, perkembangan sahsiah, sikap dan nilai, pengkhususan kerjaya dan pendidikan tinggi. Okay, apa standard yang telah ditetapkan dalam KSSM? Okay, standardnya adalah komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi. Okay, yang terakhir adalah kurikulum alternatif ataupun pilihan. Okay, ini maksudnya apa cara-cara kita untuk kita lebih kembangkan pendidikan Islam. Okay, yang pertama adalah melalui kerjasama penyelidikan antara kerajaan negeri dan juga IPT. Yang kedua, fokus kajian untuk memperkasakan sistem pendidikan yang sedia ada. Dan yang ketiga adalah mewujudkan kelas bahasa isyarat bagi guru-guru agama. Okay, itu saja daripada kami. Terima kasih.